Minta maaf tuan dan puan lah. Tadi line saya disrupted, terganggu sikit kan. Jadi saya tak boleh jalan jauh daripada rumah saya. Sebab wifi tu dia tak boleh pergi jauh kan. Wifi dekat dapur kan. Saya kat depan ni kan. Ya, Nazrin, Zahrin, thank you lah. Kita semua TikTok, TikTok, uh, TikTok, bukan TikTok, TikTok. Anak tadi, Waalaikumsalam. Sedikit ni kau. Terputus tadi tuan. Sebab line wifi saya tak sampai ke depan rumah. Ya, Mak Fikri, Waalaikumsalam. How's it going? Orang Kuching. And doa saya orang Kuching sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Diam Syah, Zanizam, Tuan Muhammad, Waalaikumsalam. Haikal Isan, terima kasih Tuan Muhammad. Hafiz, Waalaikumsalam. Muhammad Saludin. Apa ni? Murahnya Melayu. Jangan, tak perlulah nak you fake account, you nak kata Melayu murah lah apa kan. Kita semua bermaruah kan. Dan sekarang ni Alhamdulillah di akar umbi UMNO, di akar umbi masyarakat Melayu, Cina, India asli, anak Sabah, anak Sarawak telah memahami kenapa UMNO menyertai unity government. Kan? Makna sebelum ni macam-macam persepsi yang negatif kepada UMNO, terutama kepada kepimpinan UMNO, termasuklah kepada akar umbi UMNO macam saya ni. Tapi Alhamdulillah daripada siri penerangan yang kita buat dalam media, dalam TikTok, Facebook, YouTube dan juga face to face kita berjaya lah menjelaskan dan ramai yang telah faham, boleh katakan 90% dah faham kenapa UMNO menyertai unity government. Okey, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Perikatan Nasional terlalu ego dan sombong lah, senang cakap, kita sombong lah. Dia orang tak mau nak kompromi dengan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan. Jadi kita UMNO bukan terpaksa, tak ada perkataan terpaksa, tapi kita menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang Ternagung, iaitu kita kompromi dengan parti-parti lain untuk menubuhkan kerajaan, dan kita sedar bahawa kita gabungan yang kecil, kita kalah. Jadi kita izinkan gabungan yang menang paling banyak kursi, iaitu 82 kursi, untuk diangkat sebagai Prime Minister Malaysia lah. Jadi Alhamdulillah, dan nampak setakat ni tak ada isu-isu yang berbangkit yang pelik-pelik. Walaupun ada juga sikit-sikit ada pihak yang cuba nak bermain politik propaganda untuk menakutkan masyarakat Melayu terutamanya berkenaan dengan DAP. Betul. Tapi untuk makluman tuan-tuan, kerajaan yang terbina hari ini bukanlah kerajaan yang macam 22 bulan PH, atau kerajaan yang macam 17 bulan, atau macam kerajaan 13 bulan. Bila sebut 22 bulan, kita ingat Tun Mahathir. Kalau sebut 17 bulan, kita ingat Mahyadin Yassin. Kalau sebut 13 bulan, kita akan ingat Ismail Sabri. Mana kerajaan ni dia berbeza daripada kerajaan PH, kerajaan PN 1.0 atau PN 2.0. Mana kerajaan yang ada ni kerajaan yang menjunjung titah atas keputusan pengundi, yang tidak memberi mana-mana coalition, simple majority 112 seat. Mana tak ada mana-mana lah gabungan yang ada 112 kerusi. Jadi suka tak suka, kita kena sertai juga. Sebab kalau kita nak mengharapkan Perikatan Nasional menyertai kerajaan perpaduan ni, impossible lah. Sebab mereka mahukan jawatan Perdana Menteri, dan mereka tak sedar yang mereka cuma menang 73 kerusi.
kan mereka tak naklah berkompromi dengan Anwar Ibrahim. Mereka tak setuju mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu antara problem menyebabkan tak wujud kerajaan unity antara PH dan PN. Pasal bersatu ni dengan PAS ni dia lain macam sikit lah. Macam di Perak lah. Kan? Daripada maklumat-maklumat yang saya dapat, punca Perikatan Nasional gagal untuk kompromi dengan mana-mana gabungan untuk menubuhkan kerajaan disebabkan oleh perebutan jawatan ketua menteri atau menteri besar antara Parti Bersatu dan Parti PAS. Dua-dua nak jawatan menteri besar. Sampai mereka terlupa untuk berunding dengan PH ataupun dengan Barisan Nasional. Jadi biasa tuan-tuan, gabungan Perikatan Nasional ni gabungan yang terbentuk kerana kuasa. Dan dia gabungan yang rapuh sebenarnya. Macam Perikatan Nasional ni, dia rapuh. Dia bukan gabungan yang kukuh. Dan dalam Perikatan Nasional ni, mereka bersaing sama sendiri antara Bersatu dan PAS. Dua-dua nak jadi Malay Champion. Parti yang terbesar mewakili orang Melayu. Jadi susah juga tuan macam tu. Macam dalam Barisan Nasional ni, ada satu parti Melayu, satu parti Cina, satu parti India dan satu parti Sabah. Kita juga ada Barisan Nasional Sabah, otonomi. Dia tak sama macam Semenanjung. Jadi sekarang ni kalau kata, yalah, memanglah sekarang ni banyak pihak macam Perikatan Nasional punya Cyber Troopers tu, dia orang cuba nak memainkan isu identiti kaum. Kenapa Barisan Nasional tak nak bersama dengan Perikatan Nasional? Bukan tak boleh bersama dengan Perikatan Nasional, boleh. Tapi kita takkan nak pandang belakang lagi. Kita ni belajar daripada kesilapan. Orang yang bijaksana tu, orang yang belajar dari kesilapan dan menjadikan pengalaman yang silam sebagai panduan untuk masa depan. Kalau kita bersama dengan Perikatan, tentu akan berlaku pergaduhan yang teruk kerana persaingan antara PAS, Bersatu dan UMNO. Sebab Bersatu pun dia nakkan sokongan orang Melayu. PAS pun dia nak sokongan orang Melayu. UMNO pun dia nakkan sokongan orang Melayu. Dan tiga-tiga parti ni tak dapat sokongan daripada orang Cina dan juga orang India. Jadi susahlah. Jadi akan berlaku perpecahan undi lah antara UMNO, PAS dan Bersatu. Jadi kalau kata nak UMNO, PAS, Bersatu ni bergabung, dia tak relevan dengan keadaan pengundi di Malaysia. Dia tak relevan. Jadi kita kalau nak bersaing sama sendiri ni, kesudahannya kita akan bergaduh. Kita bergaduh. Lepas tu kita akan membunuh antara satu sama lain. Jadi kita tak maulah nak membunuh antara satu sama lain, dan kita tak perlulah nak bersaing dengan Bersatu atau nak bersaing dengan PAS. Baik kita hari ini tenang, is good, dan kita junjung titah tuanku, kita sertai kerajaan perpaduan ni, dan kita cari semula momentum UMNO dan mengembalikan undi perpaduan kepada UMNO. Kita nak undi perpaduan. Pasal apa? Hari ni tuan-tuan tahulah Parti Melayu terlampau banyak. Pejuang, UMNO, Bersatu, PAS, Putra, macam-macam parti Melayu diwujudkan. Jadi kesemua parti ni mensasarkan undi orang Melayu saja. Jadi kalau nak semua parti Melayu ni duduk di bawah satu bumbung, dia problem dia dekat pembahagian kerusi. Contoh kalau kata UMNO pergi bergabung dengan PAS dan Bersatu ni, pilihan raya negeri yang akan bakal berlaku ni, dah berebut kursi dah. Betul tak? Lepas tu pilihan raya yang ke-16 nanti, tentu akan berebut kursi. Sebab apa? Impossible lah Perikatan Nasional nak menyerahkan mana-mana kursi yang mereka telah menangi di pilihan raya ke-14 pilihan negeri, ataupun nak menyerahkan kursi yang mereka telah menangi di pilihan raya yang ke-15. Jadi kalau kita bersama dengan mereka, bermakna kita tak relevan lagi. Kalau kita nak sangatlah bersama PN,
baik kita bubarkan je lah parti. Takkan kita bubarkan parti UMNO kan? Tentu kita takkan bubarkan parti UMNO ni. Betul tak? Jadi kita nak kena cari cari jalan yang lebih baik untuk mendapatkan momentum kita dan untuk kita mencabar semula kursi-kursi yang kita kalah kepada Perikatan Nasional. Itu yang terbaik lah. Betul tak? Kalau kita nak bersama dia orang, kita akan jadi pak turut dan kita takkan boleh lah nak mencabar kursi-kursi yang mereka menang di pilihan raya ke-15. Contohnya macam kawasan saya, Parlimen Lumut. Ada 2 DUN. Satu Pangkor, satu Pasir Panjang. Okey. Parlimen Lumut dibenangi oleh Perikatan Nasional. DUN Pangkor dibenangi oleh Perikatan Nasional. DUN Pasir Panjang juga dibenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi kalau kita ni kompromi dengan Perikatan Nasional, bermakna kita tak boleh nak cabar kerusi Parlimen Lumut, DUN Pangkor dan DUN Pasir Panjang. Contohnya. Kalau contoh yang lebih besar lagi, kita ambil negeri Kedah. Seluruh Parlimen Kedah dibenangi oleh Perikatan Nasional kecuali Sungai Petani dengan Padang Serai. Sungai Petani, PH Benang, Padang Serai, belum lagi pilihan raya kan. Jadi pilihan raya ke-16, baris UMNO Kedah, dia tak boleh dah nak lawan mana-mana kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Mana tak ada satu kursi pun yang UMNO Kedah boleh bertanding di pilihan raya yang ke-16. Sama juga Kelantan. Kelantan pilihan raya ke-16, satu kursi pun UMNO tak boleh nak bertanding di Kelantan. Terengganu pun sama, Perlis pun sama. Sebab tu saya kata, tidak relevan untuk kita bersama dengan Perikatan Nasional. Untuk jangka masa pendek ataupun untuk jangka masa panjang. Jadi kalau dah tahu, untuk sekarang ni pun tak relevan, untuk yang akan datang, depan hari tak relevan, kenapa kita nak bersama Perikatan Nasional? Kita kalah, kita tahu sebab apa kan? Yang pertama, kita tak ada duit. Kita tak ada keping. Jentera kita ramai. Tapi momentum perlahan sebab dana tak cukup. Semua orang tahu Perikatan Nasional dia menang sebab dia banyak duit. Betul? Yang kedua, kerana poster boy kita lemah. Nak dibandingkan dengan poster boy Perikatan Nasional dan poster boy Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim lebih berkarisma daripada Ismail Sabri. Jadi antara punca kekalahan kita, yang pertama duit tak ada, yang kedua poster boy kita ni yang paling lemah, betul? Lagi apa lagi? Yang ketiga sebab kebijakan pidato Anwar Ibrahim dan Mudi Yassin. Macam Mudi Yassin, dia memang serang kita saja. Pagi, petang, siang, malam dia serang kita tak berhenti-berhenti. Lepas tu keupayaan Haji Hadi yang boleh memperkukuhkan kedudukan Muhyiddin tu. Itu cerita dia. Yang seterusnya kita punya champion duduk dalam penjara. Kalau kata Najib Razak tak dipenjarakan, keputusan tu akan berbeza kan. Tapi bila kita punya champion kena lock up, jadi kita dah hilang satu kekuatan tau. Kalau kata bosku ada, dia turun mana tempat pun, orang akan turun berpuluh-puluh ribu tuan. Tapi bosku tak ada. Bila kita champion tak ada, jadi kita pun jadi lemah. Lepas tu harapkan poster boy kita, Ismail Sabri, sangat lemah. Dia tak ada keupayaan untuk berpidato dengan baik, untuk meyakinkan pengundi dengan baik. Yang seterusnya, punca kita kalah kerana MCA, MIC dah ditolak oleh orang Cina dan orang India. MCA langsung tak boleh bantu kita. Dia orang menang 2 kursi di Air Hitam dengan di Tanjung Piai. Itu pun kawasan Melayu tau. Bukan kawasan majoriti orang Cina tak. Di kawasan-kawasan lain antara punca kita kalah, kita langsung tak dapat undi Cina dan India. Maknanya MCA, MIC itu dah tak relevan kepada orang Cina dan orang India.
dengan keadaan undi Melayu terpecah kepada 4 bahagian. Lepas tu kita pula kan, kita punya MCA, MIC lemah kan, dia orang tak berupaya nak menarik undi orang Cina dan India untuk membantu kita di kawasan parlimen-parlimen yang kita bertanding. Contoh di Lumut, kita orang kalah 300 lebih je. Tapi masalah dia, undi kita cuma undi Melayu je kita dapat. Undi Cina India tak dapat langsung. Sini ada 12,000 pengundi Cina. 12,000. Kita tak dapat langsung tau. Sebab tu kita kalah. Ini problem dah. Dan Perikatan Nasional ni, dia dapat undi Melayu yang padu lah sebelum kalau kata tu cerita tuan. Dia macam mana? Jadi kita kena move on, pandang ke depan. Kita kena cari momentum untuk mengembalikan undi perpaduan kepada kita. Macam contoh, kalaulah kata kita berkompromi terus dengan Pakatan Harapan, dia orang ada kekuatan undi Cina India, kita ada kekuatan undi Melayu. Jadi automatik kita boleh cabar balik kursi-kursi yang kita kalah kepada Perikatan Nasional. Dan insya-Allah kita boleh menang dengan majoriti yang besar. Contoh di Lumut ni, kalau next PRU ke-16 UMNO bertanding, kita dapat undi Melayu, lepas tu dapat undi perpaduan daripada PH, kita menang besar di Lumut. Sama juga di parlimen-parlimen yang lain yang kita kalah kepada Perikatan Nasional. Sekarang ni, kalau tanya saya fokus nak ambil balik semua parlimen-parlimen majoriti Melayu yang kita kalah kepada Perikatan Nasional. Lebih kurang 73 kursi yang kita akan usaha untuk ambil balik daripada Perikatan Nasional melalui strategi politik yang lebih relevan dan adil kepada kita. Ya? Nak maghrib tuan? Siap tak pergi surau? Ya dah? Jadi kita kena pandang ke depan. Kita jangan fikir untuk hari ini saja. Kita jangan fikir untuk pilihan raya negeri yang bakal berlaku. Dan juga pilihan raya ke-16 yang bakal berlaku 5 tahun lagi. Kita kalah bermakna kita kena berjuang untuk menang balik. Nak menang, mesti kita tahu di mana strength kita, di mana kelemahan kita, di mana peluang kita, di mana ancaman kita. Kita SWOT, SWOT, strength, weakness, opportunity, ancaman. Kita akan SWOT balik. Strength kita kat mana? Strength kita di kawasan-kawasan majoriti Melayu. Okey. Kelemahan kita di mana? Kita tak dapat undi orang Cina dan India. Okey. Ancaman kita siapa? Ancaman kita adalah Perikatan Nasional yang memecahkan undi kawasan Melayu. Okey. Peluang kita di mana? Peluang kita kalau kita boleh kompromi dengan gabungan yang ada kekuatan undi Cina dan India. Kita ada kekuatan undi Melayu. Bermakna kita boleh mengambil balik 73 parlimen yang hari ini bersama dengan Perikatan Nasional. Itu work smart lah kalau kita nak fikir tentang masa depan, fikir tentang perjuangan, kita mesti ada strategi. Kalau kita tak ada strategi, kita masih nak berlumba dengan bersatu, dengan cara berebut undi Melayu saja. Last sekali, kita pun tak boleh jadi kerajaan, mereka pun tak boleh jadi kerajaan, PH pun tak boleh jadi kerajaan, dia jadi sopa hari ini. Hari ini ni, punca pasal apa? Pasal apa? Pasal undi Melayu berpecah. Tuan-tuan, perpecahan undi Melayu menyebabkan tak ada mana-mana gabungan yang boleh jadi kerajaan. Jadi kalau kita nak bergabung dengan PN, dia tak relevan untuk kita. Jadi kita nak buat benda ni, benda yang relevan. Betul? Dengan PH, unity government ni, kita tengok dulu macam mana keadaan dia. Tapi kalau untuk kita berpeluang untuk mengambil balik parlimen yang kita kalah kepada PN tu, memang tinggi. Kita tengoklah kesaksian antara GPS, BN, GRS and Pakatan Harapan. Kita tengok dulu. Kita tengok adakah kerajaan ini boleh bertahan, yang pertama. Yang kedua, adakah unity government ni boleh dijadikan satu blok gergasi di pilihan raya negeri
yang bakal berlaku tak lama lagi, dan juga di pilihan raya yang ke-16. Sebab kita nak kena cari undi perpaduan. Kalau kita nak kekal dengan keadaan kita hari ini, masih nak bergantung kepada MCA, MIC, semata-mata kita tak akan boleh jadi kerajaan sampai bila-bila. Kalau kita nak berlumba, berebut kurus undi Melayu dengan PAS dan Bersatu, sampai bila-bila pun kita tak jadi kerajaan, sampai bila-bila pun Perikatan Nasional tak boleh jadi kerajaan, sampai bila-bila pun Pakatan Harapan tak boleh jadi kerajaan. Jadi, kita kena buat satu perubahan. Kita kena berani mencuba. Bukan mengulangi kesilapan. Kalau kita bersama dengan Bersatu, kita mengulangi kesilapan. Okey? Jadi tuan-tuan buat SWOT. SWOT. Tuan pergi kat Google. Tuan belajar tentang SWOT. SWOT ni satu formula yang paling simple lah. Dia banyak formula. SWOT ni boleh digunakan dalam apa jua organisasi. Organisasi yang mencari keuntungan atau organisasi amal, organisasi parti, NGO boleh guna SWOT ni. SWOT ni benda yang paling basic lah. Mana-mana company pun guna SWOT. Mana-mana parti pun dia guna SWOT. Kalau kita SWOT, kita akan nampak kita punya strength, kita punya kelemahan, kita punya peluang dan kita punya ancaman. Ancaman kepada UMNO ni sebenarnya adalah Bersatu dan PAS. Itu ancaman kepada UMNO. Macam PKR, dia bukan ancaman kepada UMNO. DAP bukan ancaman kepada UMNO. DAP dia mensasarkan kawasan pengundi Cina. PKR ni banyak mendapat sokongan orang India dan Cina. Macam PAN dia bersaing dengan PAS. Macam MUDA dia lebih pada macam gerakan MUDA ni. Jadi ancaman kita tu adalah Bersatu sebenarnya. Bersatu. Tu ancaman terbesar kita lah. Dia nak kalahkan Bersatu dan PAS ni kena kompromi dengan kumpulan yang ada kekuatan undi perpaduan. Itu Cina dan India. Kita ada kekuatan undi Melayu. Kita boleh sapu semua kursi-kursi yang kita kalah. Okey tuan, nak pergi surau dah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.